اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوين علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم طهر أمورنا واصلح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى خير قربنا وعن الشر أبعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Abdul Rahman bin Imam Noh atau Datuk Bahaman, salah satu nama pejuang yang mengabdikan diri bagi melepaskan Pahang daripada cengkaman pihak penjajah ketika itu, British. Terkenal dengan gelaran orang kaya setia semantan, beliau merupakan salah seorang cahaya mata Imam Noh yang berasal dari Bangkinang, Sumatera, Indonesia, dengan pasangannya Rokiah yang berasal dari Semantan, Pahang. Dr. Baharin Ibrahim merupakan cicit kepada Mat Lela dan Yang Cik, juga menjadikannya waris daripada keturunan pahlawan Datuk Bahaman serta Tok Gajah. Sedari zaman kanak-kanak, lelaki berusia 72 tahun ini telah biasa mendengar kisah-kisah perjuangan moyangnya dan barisan pejuang Pahang yang lain daripada neneknya Fatimah Syam binti Mat Lela. Mula berkecimpung dalam dunia persilatan sejak di bangku persekolahan, sehingga kini Datuk Baharin masih aktif dalam pelbagai aktiviti seni pertahanan diri itu, termasuk sebagai jurulatih silat dan pengadil pertandingan silat. Dr. Baharin ingin masyarakat terus mengenali barisan pejuang yang telah banyak berkorban untuk memerdekakan tanah air tercinta. Justru bekas anggota Tentera Laut Diraja Malaysia ini giat mengkaji, mengumpul fakta dan tinggalan berkaitan moyangnya untuk tatapan generasi akan datang. Sehinggalah beliau dalam perancangan untuk menerbitkan sebuah filem berkaitan tokoh pejuang ini dengan tajuk Pahlawan Semantan. Menurut catatan sejarah serta cerita lisan daripada waris serta orang-orang terdahulu, Datuk Bahaman terlibat dalam beberapa siri peperangan menentang penjajahan British di bumi Pahang.
Berbalik kepada individu Datuk Bahaman ni, sehingga dia jadi seorang pahlawan, pejuang, panglima kan, dan dia boleh mengatasi peperangan. Strategi dia dah tentulah dengan keupayaan dia sendiri tu, biasalah kan, kekuatan yang ada kan, dia orang terpaksa pakai backup, pertolongan. Jadi pertolongan dulu dia panggil sahabat. Jadi sahabat tu bukan daripada kalangan manusia lah. Contohlah macam dia nak pergi, bayangkan Sungai Semantan tu dulu besar lah nampak kan, dia kena lompat dari tebing ke tebing. Tapi reality is there. Bahaman ni macam masa kecil tu dia memang duduk atas panjang bergaul dengan orang asli. Ni semua memang kawasan orang asli ni, Lancar ni kawasan ada 3-4 puak orang asli dulu kan. So daripada kecil dia ikut bumbung menatang kecil-kecil campur dengan anak orang asli, pergi menyumpit. Jadi ilmu-ilmu mengenal binatang semua dia dah dapat daripada awal. Jadi orang dulu dia pandai menyamar. Dia ada itu melalui sahabat dah saya kata tadi. Sebab dulu orang dulu menyamar. Kita tembak dia bum sebenarnya dia bukan dia dah lepas ke lain dah. Tu orang dia dah tegak situ. Kan kita nampak kan. Dan benda ni bagi saya tak mustahil. Sebab saya sendiri mengalami benda-benda macam ni. Saya biasa jumpa sahabat-sahabat. Kan dalam dunia perselatan saya biasa jumpa. Jadi benda tu memang ada berlaku. Sekarang bahasa ini dah sekarang tadi dek lalu bahasa itu ni angkat tangan dan naik tu dan naik dia dah umur dia tua dah dia tu sekarang tu ipan sekarang tu penjagaan batin dek batke dek boleh pelaman dia dek tu dia sekarang tu bahasa ini culun sekarang budak-budak dek ayam belajar yang itu ada paning tu belajar cuma ipa untuk pendapatan gen bakit menui ipa pemegang dia untuk sampai sekarang dia ipa megang itu gen bakit menui sampai dia sekarang uti pandai sekarang uti guna wahai pambasai ni tu sekolah halu sebab ni tu lah tak buku tak guna halu untuk guna dah ada untuk takalan macam menjampi macam takalah nantu macam takal itu nak lu dia mayat banyak dia landeng tahu le tu dah bukan budak-budak yang tahu dah tu nauti le dia tengok le dia tahu dah. Sebenarnya kami keluarga-keluarga ni dengar cerita, tapi dulu orang patah dulu cukup pantang kalau nak cerita benda-benda yang jadi rahsia kan. Sebab sebelum ni pun dia diburu sehingga selepas merdeka pun keturunan Bahaman ni ataupun keturunan Tok Gajah ni masih dicop. Salah satu yang dikatakan peneraka, pengkhianat tu dari segi buku ya, itu hasil daripada kehendak British. Tapi masih dicop, terus terang dia dikatakan bahkan keturunan ni kalau nak kerja pun jadi masalah.
Lubuk Terua pada Disember 1890 yang berada dalam cakupan kawasan Datuk Bahaman. Seterusnya pada Oktober 1891, Sultan Ahmad telah melucutkan jawatan orang kaya daripada Datuk Bahaman atas desakan JP Roja. Rentetan itu serta beberapa peristiwa di mana Datuk Bahaman dan pengikutnya menentang penguatkuasaan yang dijalankan oleh pihak British. Keadaan menjadi semakin tegang dan bermulalah perubahan corak penentangan pahlawan-pahlawan Pahang di bawah pimpinan pembesar semantan itu. Ia bermula dengan kejadian serangan oleh pasukan Datuk Bahaman pada Disember 1891 di Lubuk Sengkarat yang terletak tidak jauh daripada Balai Polis Lubuk Terua. Ya, di sinilah tempatnya yang dinamakan Lubuk Sengkarat. Menjadi satu peristiwa besar kepada Datuk Bahaman. Semasa askar-askar Inggeris, askar-askar Sikh yang terus memburu untuk menangkapnya, yang dikirakan sebagai satu serangan cara besar-besaran. Dikatakan hingga 5 hingga 700 orang askar-askar Sikh yang dibawa oleh Panglima Inggeris, Wise, untuk menangkap, memburu secara tak langsung, berlaku pertempuranlah, jadi satu pembunuhan. Jadi Bahaman telah membuat satu perangkap. Nanti dulu Bahaman, kita tengok dulu siapa yang datang. Tali barut dia ke atau orang putih itu. Lepas itu kita arahkanlah Tok Selampik dengan supaya datang ke sana, ke bawah tebing tu. Tapi apa-apa pun, kita kena bertahan. Apa-apa serangan sekalipun daripada mereka. Di mana orang sini akan segala-galanya akan datang daripada sungai ini untuk buat trekking dia orang, yang mana dia pun mendapat maklumat daripada pengintip-pengintipnya bahawa Bahaman orangnya ada di kawasan ini. Tapi Bahaman dah membuat perangkap, di antaranya dia memasang satu rantai, disebut rantai juga. Ada yang kata rotan besar tapi rantai, so itu dia dah ada dah besi rantai yang diikat di pangkal pokok merbau. Dari sini sampai ke seberang sana ada satu pokok lagi. Jadi bila perahu Sikh datang, saya dengar dalam 3 kumpulan, dia ada yang peninjau dia dulu datang, so dibiarkan lalu. Dan sehingga yang besarnya di tengah, sampai di tengah inilah baru ditarik dia punya rantai hingga perahu dia orang terbalik. Bila terbalik, oleh sebab ni lubuk, ada putaran-pusaran, mana ada yang lemas, yang tak benar-benar, ada yang mati, ada yang lepas naik ke darat. Yang mana naik ke darat di sekitar ini jugalah, seberang sana pun ditunggu, seberang sini pun ditunggu pahlawan-pahlawan Bahaman tadi. Di sinilah juga Bahaman menggunakan orang asli dia untuk membantu dia menyumpitlah, yang mana yang dapat disempit. Ya. Jadi sejarah di sini memang ada tercatat dalam buku dan menjadi bualan kepada warisan demi warisan. Itu sejarah Lubuk Sengkarat. Untukkan mayat un ipa kanil un ipa guna kayu un leh, ipa ikat tali, ipa guna mayat un ipa ikat ipa bukati, guna un 4 orang, ke atas un 2, hati 2, untukkan ke atas ikat tali utari, orang dan kiom guna ampu ke atas mayat un, mayat ubuk bagi 2 di angkat ubuk baru dan atas 2 orang ipa angkat
dia dalam supaya neng leu cah mendek bot pula orang atas sampai ubuk ke bumbu tu le jangan nak udah ubuk ke bumbu jam baru dan tu udah nanti usah baru dan clear lah udah kan. Untungnya bila di air ni dia tak sempat nak menembak. Kalau di darat ni dia orang boleh menembak. Sebab tu yang banyak Bahaman ni orang yang tewas kena tembak dekat darat. So bila dia perangkap ni senapan tu tidak boleh berfungsi dengan baik lah. Dia nak kena naik atas lagi dah basah kan. Dan kita pun ada senapan tapi terlalu kurang. Dan malangnya kita senapan yang dipegang oleh pahlawan ni semua teknologi dia panggil hentak ataupun lantak kan. Main cocok. Sampai 3-4 kali belerang tu baru dia boleh tembak. Baru nak bidik tembak. Tapi kalau yang British sudah maju, dia dah boleh load satu peluru, buka macam kita selalu katakan, load, pum. Load, pum. Jadi dalam kiraan dia orang kata, kita baru nak lantak tu dalam tu nak dapatkan satu peluru, dia dah 3 kali boleh tembak. Saya kata perapatan atun ilmu yang boleh menantang macam bangkai le umur banyak yang boleh itu ada aja untuk perapatan kita tengah lode boleh le ya japi juga tu sahabat dede Menerusi serangan di Lubuk Senggarat ini, akhirnya pihak pahlawan Melayu Pahang berjaya menawan dan membakar Balai Polis Lubuk Terua. Sejak daripada tragedi itu, serangan demi serangan berlangsung antara kedua-dua belah pihak. Bermula dengan perang di Pasir Tambang, Kuala Tembeling yang menyaksikan pasukan pejuang Semantan itu berjaya mencapai kemenangan dan menawan balai polis di situ. Ia berlanjutan hingga ke Perang Jeram Ampai. Perang Jeram Ampai antara kisah yang begitu terkenal di kalangan rakyat Pahang kerana ia merupakan perang terakhir pimpinan Datuk Bahaman bersama Tok Gajah dan Mat Kilau. Namun sekitar tahun 1969, kemunculan seorang lelaki tua di Kampung Peramu Kuantan menimbulkan pertanyaan. Kerana figura tersebut dipercayai merupakan Datuk Bahaman yang telah dilaporkan meninggal dunia di Thailand. Beliau dikenali sebagai Tok Guru Peramu yang dikatakan sering berkongsi kisah pejuang kemerdekaan terdahulu. Mak Kilau itu dia mengesahkan, mengatakan cuma dia tak sebut itu Bahaman. Itulah orang kaya. Maksudnya orang kaya tu Datuk Bahaman lah. Maksud dia tak mau sebut nama Bahaman betul. Tetapi selepas tak lama tu Bahaman sendiri pun declare, kalau tengok dalam buku pun dia kata saya memang adalah Bahaman. Apa yang saya tahu juga pada keluarga, Mak Kilau itu dia mengesahkan, mengatakan cuma dia tak sebut itu Bahaman. Itulah orang kaya. Maksudnya orang kaya tu Datuk Bahaman lah. Maksud dia tak mau sebut nama Bahaman betul. Tetapi selepas tak lama tu Bahaman sendiri pun declare, kalau tengok dalam buku pun dia kata saya memang adalah Bahaman. Apa yang saya tahu juga pada keluarga, dia orang sebelum masuk ke Pahang dulu dia dah menghadap Sultan. Suatu jam Sultan Abdullah tak salah yang meminta Pahang. Dia yang kata dia nak balik ke Pahang. Jadi Sultan tak apalah, awak balik duduk dan diam. Duduklah mana tempat dulu, tapi dia nak tahu kan. Dia mana soalannya jangan. Pasal masa itu jam British masih berkuasa. Walaupun kita merdeka, banyak orang tanya saya, dia dah merdeka, apa salahnya dia? Betul, tak tahulah. Kita kan ada kata ekstradisi tu ada kan. Bahkan kita masih gunakan ketika itu adalah QRRN, Queen Regulation, bukan Akta Malaysia lagi. Sebab dalam pemburuan dia orang ni pendaka ni, Queen tu nakkan juga ni. Ini salah yang menentang British yang tak dapat ditangkap-tangkap lagi, bawa sama hidup atau mati. Kalau mati, dia nak tengok kepala.
Sampai situ sensitif kan, dia nak tengok kepala. Kalau boleh dia nak hidup-hidup, bawa. Itu dia cuba tangkap dia. Contohnya macam saya ada cerita, satu cerita yang berlaku di tempat awak asli kan, dia hantar askar upahan konon-konon nak tangkap hidup-hidup kan, tak dapat juga kan. Walau ada jawatan kuasa yang ditubuhkan bagi mengesahkan perkara ini, ia menemui jalan buntu dan sehingga kini hasil siasatan tersebut tidak pernah didedahkan kepada umum. Dan saya dia beritahu memang ada buat siasatan macam Mak Kilau. Dia Ketah Putih kata kan. Tapi dia tak, baru 1/3 pergi diberhentikan oleh kerajaan negeri lah. Mungkin takut sensitif apa, wallahualam. Ni saya cerita betul-betul kan. Tapi bila dah cerita itu bermakna kita dah yakin lah memang dia bangun. Akhirnya, pada 23 Julai 1977, Tok Guru Peramu telah kembali ke rahmatullah kerana sakit tua dan dikebumikan di Kampung Peramu. Pemergiannya meninggalkan tanda tanya sama ada Tok Guru Peramu merupakan Datuk Bahaman atau tidak. Biarpun persoalan sama ada Tok Guru Peramu itu adalah Datuk Bahaman tidak dapat disahkan oleh sejarawan. Yang nyata, kisah penentangan pahlawan semantan ini memberi impak yang besar dalam membebaskan Bumi Pahang daripada cengkaman penjajah. Keberanian dan pengorbanan Datuk Bahaman dan pasukannya telah menjadi pendorong generasi selepasnya untuk terus mempertahankan tanah Melayu. Di sebalik nama sebagai seorang pembesar Melayu Pahang, Datuk Bahaman akan terus dikenang sebagai seorang pejuang yang telah berkorban memperjuangkan kebebasan tanah kelahirannya daripada penjajahan British.